Maka hari ni alhamdulillah ambo demo supalah, tak ada siapa dia lebih, tak ada siapa dia kurang dak. Kita boleh bekal, kita boleh cedarkan perkara-perkara yang kita nak pergi kepada alam akhirat esok. Maka hari ni munasabah dah kita ni masuk Rajab awal-awal lagi ni. Biasanya kita mengingati Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj Nabi kita ni merupakan perkara besar, penawar dalam hidup umat Islam. Sebab tu kita tak asing tiap-tiap tahun kita setuhlah. Kita mari ingatilah. Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu Tuhan pelakukan Nabi kita ni benda pelik. Daripada awal perjalanan dia sampai ke akhir ni boleh ambil pengajaran berlaku. Banyak. Kalau nak kira sikit sebanyak tu banyak benar-benar. Sehingga ulama dia buat karya kitab sampai beratus-ratus muka. Tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Penuh dengan ayat Quran, penuh dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, ayat tu pengajaran dalam Isra' Mi'raj ni banyak. Kerana banyak. Kerana apa boleh banyak? Kerana perjalanan Nabi kita ni jauh. Jauh. Lebih tidak ada bandingin nak royak atas dunia ni, jauh, habis jauh. Orang pergi Amerika tak berapa jauh mana kali. Orang pergi di kutub utara, tempat salji tak biasa apa? Tak biasa hacun di Eskimo tu. Tak lama mana kali naik kapal terbang lagi. Tapi hak Nabi pergi ni Allahu Akbar. Tak ada siapa dia suka kelu. Nabi pergi ni. Daripada dunia malam tu Mekah pergi sampai Baitul Maqdis. Setak di Baitul Maqdis naik langit pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Tu pun tak ada kelu nak suka dah. Jauh tak jauh Nabi kita. Apatah lagi Nabi kita naik tinggi lagi. Sampai pada mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arash. Allahu Akbar. Tengok, gi malam tu nak tu. Cepat, begitu cepat. Tapi rata Nabi kita gi. Ni dengan pekerjaan Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia saudara ayat lah, gi bakak pun letih dah. Nabi ni gi ni dengan perjalanan. Dengan perjalanan Allah. Nah, asra bi abdihi. Tuhan memperjalankan Nabi kita. Tuhan bawa jalan, bukan Nabi kita bawa jalan dah. Bukan Nabi kita jalan gi, Tuhan bawa jalan. Dia sebut kata Tuhan bawa jalan, tak kena mikir wak pun hak tak peri-peri. Gini. Lebih pada tu Tuhan kuasa lagi. Ni nak ayat tu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka pengajaran di dalam tu banyak sekali. Yang Isra' dan Mi'raj ni hak besar sekali, dia isi nak royak semaya je. Nak royak semaya je malam tu, nak royak hak besar sekali. Perdu Isra' dan Mi'raj ni semaya. Tapi di samping semaya tu ialah beberapa gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi kita di tengah-tengah perjalanan Nabi kita. Tu nak ayat tu. Termasuknya Nabi gizarah neraka dan gizarah syurga. Tu nak ayat perjalanan Rasulullah. Sampai tu panjang. Gambaran semua dalam kitab. Yang mana majlis agama Kelantan ni. Adat istiadat adat Kelantan ni, dia cerita dalam ni semua 8 belah gambaran semua. Yang Tuhan tunjuk ke Nabi kita pada malam tu nak ayat tu. Maka so ni boleh istinbat, ambil pengajaran banyak sekali. Hak duk kekang muka, hak kerak bibir mulut, gerak lidah, heret bibir mulut. Ada belaka, hak popok, hak tahu duri-duri, rating-rating kayu di tengah jalan. Ada hak bau busuk, ada hak macam-macam nak ayat tu. Gambaran malam tu nak ayat tu. Semua tu mengandungi arti belaka. Bukan peri-peri dak. Ni nak ayat kata di di dalam perjalanan Nabi kita malam Isra' Mi'raj. Ya isi je kalinya nak royak semaya je. Nak royak semaya kerana Allah Ta'ala perintah semaya pada malam tu. Allah Ta'ala perintah semaya ke Nabi kita. Tujuannya nak ayat kata di antara dalam kitab ni katakan satu, nak mengujikan iman manusia. Nak mengujikan iman manusia pada ketika tu. Nak uji apa pula? Kerana orang dah beriman ke Nabi kita 10 tahun dah.
Hak masuk Islam awal-awal tu 10 tahun dah beriman ke Nabi. Sungguh kedak percaya ke Muhammad, kejak kedak iman mu. Tu. Kejak kedak. Tu di antara apa panggil ujian Tuhan kepada orang yang beriman. Sebab tu bila Nabi royak kata semalam dia pergi di Baitul Maqdis kelik dah. Keadaan 3 manusia pada pagi tu. Ada hak iling kepala, ada hak hangguk kepala, ada hak garu kepala. Tu nak ayat tu. Nah, hak iling kepala tu maksudnya orang tak beriman kepada Nabi kita. Banyak mana murtad kelik. Hak beriman dah murtad kelik tak percaya. Duk suka kata Muhammad ni orang molek. Apa pun noh dia ni. Nak ayat tu pada hari tu nak ayat. Kena tak munasabah. Apa panggil perjalanan ni apa panggil tak logik. Orang Malaysia kata tak logik, tak logik. Tak masuk akal di kepala. Tak munasabah. Kerana orang duk pergi Baitul Maqdis saja tu bulan pergi bulan kelik. Makin ni bulan lah kerana jalan ni utah ngok-ngik. Bawa gelak situ tidur situ, gelak situ tidur situ. Noyak kata, Abu Jahal pun besok pergi. Tiba-tiba Nabi royak kata pergi semalam kelik dah. Abu Jahal tengangur mulut. Mujuk kita tak beranak ketika tu tidak sekali dengan Abu Jahal juga. Ni nak royak kata kita ni mujuk alhamdulillah beranak hari ni di Kampung Payu. Tidak hari tu kali dengan Abu Jahal, tepuk tangan Abu Jahal, cek hang, pung. Ayat kata kita, supo dengan Abu Jahal juga. Ni nak ayat kata peristiwa yang tak masuk, tak logik, tak masuk akal. Beribu kilo. Ambil di Masjid Haram dan sampai Palestin ni beribu kilo. Kata pergi semalam kelik dah perjalanan utak. Sebab tu Abu Jahal kata sungguh ke Muhammad. Ya ke Muhammad mugi Baitul Maqdis. Ya. Kelik dah. Kelik dah. Kelik dah ni. Kelik dah. Dia tekan itu lalu kerana tak nak sabar. Tu Abu Jahal suka. Mujuk kita tak ada kata. Tidak suka kali Abu Jahal. Ngilang. Gigi pelang tu jatuh gigi-gigi dosa. Nak ayat tu suka. Kata bahung lah, bahung darat, bahung tak darat. Tapi tak, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Nabi tak kata subhanallazi, subhana kelimah mula dengan subhana ni ulama mari buat wicai, mari kaji kata ini menanda kata Tuhan nak buat benda pelik kepada Nabi kita. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu bila kita tengok benda pelik ke, kita ucap sunat, kita ucap subhanallah, subhanallah. Benda pelik dimakiyalah. Tiap-tiap kelimah, tiap-tiap peristiwa, tiap-tiap hikam, tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala mula dengan subhana, itu menanda kata benda tu benda pelik. Tuhan ayat benda pelik. Sebab tu ayat yang Tuhan ayat dalam suratul Isra ni mula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Tuhan. Tuhan yang bawa seorang hamba dia nama Muhammad bin Abdullah. Tuhan bawa jalan dia malam. Laila pada waktu malam. Tu. Mana tu? Minal masjidil haram. Bermula jalannya setak dia. Mula-mula setak. Ialah mula di Masjid Haram ada Baitullah lah ni. Situ mula tu. Mula pecuk borok malam tu situlah. Naik borok situlah. Mula perjalanannya. Ilal Masjidil Aqsa. Menuju ke Masjidil Aqsa. Tengok tu. Jadi Tuhan bawa jalan Nabi kita. Bawa jalan Nabi kita. Tu nak ayat kata peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka pasal apa boleh berlakunya Isra' dan Mi'raj? Tiba-tiba saja duduk dia datang berlaku. Nabi pun tak tahu berita dulu. Tak ada Tuhan ada ayat kata Muhammad beringatlah 427 ni aku nak bawa mu naik ke langit. Tak ada ayat apa. Kalau goyak-goyaknya sipar juga. Ni dah kain selas punggung, baju selah tak ada. Naik no ya Allahu akbar. Tak ada pakai baju tebal dak. Osicing pun tak ada bawa, tak ada galah gas dak. Naik dengan kain selas punggung Nabi kita cuba tengok. Amerika ni naik gi awakak tak tahulah. Pakar sepuluh orang bekak dah.
Tak ada pakai baju noyak tu. Galah gas tah belakang untuk nak menyawa di atas. Kerana di awak ni udara panggil udara sana, angin sana, udara sana bukan untuk nak buat menafas, tak boleh kita. Panggil tak ada oksigen bagi manusia, tak boleh hidup. Makhluk lain hidup sana, para malaikat. Habis dia bawa gas tu. Kalau kita tengok gas atas belakang tu buat nyawa siap lah. Dia rukuk siap dengan kepala tegak. Dia buat nyawa nak ya tu. Kerana sana dia tak ada oksigen. Sebab tu dia bawa. Pas sana pula dia terapung, dia tak ada hisap pe dunia. Tak siapa hisap pe dunia ni atas sana kerana tinggi telajak. Sebab tu dia terapung, dia loi. Nak makan air cuah perlu, tak jatuh bombing, dia toko. Rangang mulut kop, rangang mulut. Tidak. Pisau pun koyak-koyak lepas ni kulit ni isi kop. Kerana dia dia tak ada reng dendut. Tidak. Orang ngaji bersiasat kata tak ada reng dendut kerana jauh daripada bombing. Sengai daripada bombing. Hati nak ayat kata kita orang jadi terapung belakang. Hati nak ayat kata Nabi kita tak ada pakai garam syup. Allah darah lebih laju daripada peluru ini belah lagi. Terus ayat terderah. Sabit tu kalau lambat-lambat tak ada nak klik subuh hari tu. Langit tamu nak pergi langit yang kedua sepening dah. Berapa ribu main ni. Duta kata tahu tak ada pergi suka ni langit ni. Kalau Amerika dah naik tu bukan naik langit, naik bulan je. Dia royak tu naik kepada dau hok besar-besar, planet hok besar-besar. Boleh jadi bulan, boleh jadi dau angkan, dau Pluto, dau Uranus, puak tu. Tu nak ayat tu. Bukan langit tak boleh naik. Dia ada pintu, ada orang jaga. Pas Amerika nak naik situ. Nya tenai di belakang rumah tu minggu. Habis ngak follow lah. Nanti tak semaya setara Nabi kita tanya lagi. Siapa dia Jibril sekali ngambung tu? Tengok naik. Langit tangmung, langit kedua. Jibril kata Muhammad, Allah Ta'ala jemput dia ni. Naik. Tanya ada tuai. Pas Amerika dah naik. Hani nak ayat apa langit. Pas langit dia kerah. Bukan lembek sepuluh roti cana, roti buku, roti butuk tu dah. Bukan sepuluh gula le. Tu nak ayat kata langit ni sab'an shidada. Tuhan jadikan langit ni 7 lapis shidada yang kukuh. Nak pergi tak kalu tu tak boleh naik dah langit. Dia ada picu dia. Tu nak ayat kata peristiwa Isra Mi'raj tak ada siapa dia boleh serupa dengan Nabi Muhammad. Nabi kita seorang ya Allahu Akbar. Ni keagungnya Rasulullah ayat kata. Ni kemuliaan Nabi Muhammad tak ada dah. Dalam Nabi Rasul-Rasul semua 313 orang mengikut ulama kata tu. Nabi Muhammad lah pengulu segala Rasul. Nabi kita sebagai ketua huwana dalam Rasul semua. Sebab tu digelar kata Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin, ketua segala Rasul-Rasul. Dalam Rasul semua Nabi kita lah. Apa panggil? Huwana tak ada dah. Tu nak ayat tu Nabi kita agungnya. Sebab tu kita di hari ni anak rakyat dia ni, anak rakyat Muhammad ni. Kedebe juga kita di antara umat-umat lain. Kedebe kita lagi. Tapi kita buat tak kari, ya duduk. Kadang-kadang orang tu malah, ya duduk. Tak ada padu gapo hawa Muhammad kedebe, kita buat tak hari. Temunglah. Muhammad ya kedebe, kita tak ada kedebe. Kalau tak buat amal tak jamin. Hani nak ayat tu kita ni umat bagi rasul yang paling agung sekali. Nabi Adam alaihi salam ketika dia turun ke dunia dulu, dia dah minta ampun dengan Allah Taala bertahun-tahun. Dia minta ampun, dia minta Tuhan tak ampun dosa dia saat ni dia deraka tu. Dia salah dengan Allah Taala tu. Yang mana Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin.
Hei Adam dan Hawa, mu jangan dah hapi pokok kayu ni aku larang. Aku royak dah. Tiba-tiba tipu di iblis dia mari. Hapi kepada pokok kayu ni. Lalu tu dia deraka duduk dalam syurga. Kain hok dia pakai, baju hok dia pakai terbang pergi perah bilicin tak duduk dengan dia. Hanya orang berdosa tak boleh duduk dalam syurga. Habis teranyai bogeh. Tuhan waktu turun ke dunia, Siti Hawa pun teranyai, Adam pun teranyai belakang. 3 ekor waktu turun, iblis pun waktu turun juga. Turun mari duduk gomo di bumi pula manusia dengan iblis anak cucu Adam saja sampai hari ni. Cuna ayat kata. Nabi Adam beratus tahun duk minta, duk merayu duk istighfar dengan Allah Taala minta kau apai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu pengakuan Nabi Adam ngaku salah dengan Tuhan. Rabbana zalamna anfusana, hei Tuhan kami telah zalim diri kami ni. Dia mengaku kata dia zalim diri. Tak zalim apa Tuhan larang mengkacau gigi. Tu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak ampun kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami tergolong daripada golongan orang yang rugi ya Allah. Tu doa Nabi Adam kita kata tu. Doa Nabi Adam dia kata lagu tu. Allah Taala tak ampun, Allah Taala tak ampun, Allah Taala tak ampun, tak ampun. Allah, di pipi Nabi Adam nampak 2 garis putih. Bekas air mata duk mengalir semua. Akhir sekali Nabi Adam teringat bahawa ketika dia duduk di syurga dulu, dia pernah tengok di pintu syurga nama Nabi Muhammad ada tertulis di situ. Allah Ta'ala tulis di pintu gerbang, di pintu syurga, selepas nama Allah dia tulis nama Muhammad. Bahkan di tiar-tiar aras adanya nama Muhammad tertulis situ. Situ Nabi ada teringat kata ning rasul hak paling mulia sekali. Tiba-tiba dia doa dengan Allah Taala, dia bubuh nama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, bihaqqi Muhammadin ya Rab, dengan kebenaran Muhammad ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Tuhan pun ampun selalu dah. Tengok kedebek tak kedebek, ambil nama ya, sebut nama Nabi Muhammad dalam doa, Tuhan ampun dosa dia. Sini Nabi Adam cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad kerana kedebeknya. Sehingga Tuhan kata ya Adam, hei Adam, mu tahu mana kata ada Muhammad. Nama Tuhan tulis di syurga lagi dah. Tekah Nabi Adam dalam syurga, Tuhan tak ada beranak lagi, tak ada mana lagi Nabi Muhammad. Nama dah ada di pintu syurga dah. Tu Tuhan tulis dah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan malaikat aku ya. Di pintu syurga, Muhammadun rasuli, Muhammad rasulku. Tengok Tuhan tulis, tak ada tulis nama rasul lain, tak ada. Tulis nama Nabi Muhammad di pintu syurga. Ini dalil nyata bahawa Allah Ta'ala kasih kepada Nabi kita. Allah Ta'ala sayang lebih daripada apa-apa lagi. Sebab itulah panggil rasul yang paling agung sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita boleh syafaat kubra, syafaat uzma bila berada di pada masa lagi akan datang. Sedangkan Nabi lain, rasul lain tak boleh kecek apa, tak kuasa nak minta Tuhan. Ini dalil kata noyak tu. Tiba-tiba di malam 20 Rajab, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita daripada Masjid Haram hadap ke Baitul Maqdis. Dengan tiga benda, iaitu Nabi kita seekor barak dan Jibril membawa Nabi kita bersama bawa jalan pergi ke sana. Nak ayat tu. Ni nak ayat kata besarnya. Besar. Sebab apa boleh berlaku Isra' dan Mi'raj? Di antaranya boleh berlaku Isra' dan Mi'raj ni tak lain tak bukan kerana 2 kematian, kehilangan dia kepada Nabi kita. Membawa Nabi kita ni tergugak. Gonye. Apanya gonye? Iaitu gonye, kalau kita orang Hamadan gonye email lah. Hageno boleh gonye. Ni nak ayat susah.
Yang pertama sebab kematian pak saudara dia. Kematian pak saudara dia. Siapa dia pak saudara dia? Abu Talib. Abu Talib ni supaya pak Nabi dah. Supaya ganti ayah Nabi. Sebenarnya bukan dia tu ayah Nabi. Dia pak saudara Nabi. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Mati ketika Nabi kita duduk dalam perut Aminah 2 bulan. Aminah mula mengandung kata 2 bulan mengikut riwayat hak terkenal. Hak masyhurnya ada setengah kata 6 bulan. Abdullah mati tu. Ayah Nabi mati dah. Tak ada jumpa tengok hidung lagi lah. Nabi Muhammad tak pernah tengok lagi ayah dia. Boh kita tak pernah tengok lagi Nabi Muhammad. Kita tak pernah tengok lagi Nabi Muhammad, tak pernah tepuh lagi. Hari kita cita-cita nak jumpa dengan Nabi Muhammad hari ni. Kita cinta kepada Rasulullah. Kita cinta perjuangan Rasulullah. Kita cinta bawa ke Rasulullah. Tapi kita tak boleh jumpa hari ni. Hanya kita menolong Rasulullah di hari ni. Apa menolong Rasulullah? Karena Rasulullah dah mati dah. Rasulullah dah mati dah. Para sahabat dah mati dah. Para tabi'in dah mati dah. Nah, para alim ulama dah mati dah. Hari ni tinggal kita dah ni. Hak daga-daga hapah-hapah orang ni. Duk bawa agama, duk sebar agama lagi nak tolong Rasulullah. Nak tolong perjuangan Rasulullah. Bawa agama sebar serata kampung. Nak umat-umat ni celak dengan agama, nak bawa agama. Apa gitu lalu nak ajak pergi ke syurga. Nak mengajak umat Islam semua nak pergi menuju ke syurga Allah Ta'ala. Ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Jalan yang betul. Gena tu. Kerana kita nak jumpa di syurga lagi akan datang. Apa cita-cita baik kita kepada orang-orang yang kita cita-cita nak jumpa. Supaya kita tak terjun ke dalam neraka. Kalau kita terjun dalam neraka, tak boleh tengok siapa dia, tak boleh temu dengan siapa dia, temu dengan api, ya, temu dengan azab. Dan kita masuk syurga esok, kita boleh jumpa belaka. Kita nak jumpa siapa dia, mana ga tu ada, mana ga tu Hawa, mana ga malaikat, mana ga Nabi Isa, mana Nabi Musa, mana Nabi Ibrahim, mana Nabi Ismail, mana Nabi Yakub, mana Nabi Ishak, mana Nabi Yusuf, mana Nabi Idris. Kita nak jumpa belaka, nak jumpa belaka, nak jumpa belaka. Hari ni dah kita masuk syurga lagi ke datang. Hari ni kita mengaji belaka dah. Tapi ngaji sekadar nama saja. Kita tak boleh sampak. Kita tak boleh tengok tuai sendiri sud-sud hidup-hidup, tak ada. Sebab tu kita pisah hari ni kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak masuk syurga kita rugi besar hari ni. Rugi besar kita. Tu kena pisah kita ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tunai boleh hajat kita semua. Kita nak tengok orang tu, nak tengok orang ni boleh semua belaka. Nak temu dengan bini Nabi Khadijah, nak temu dengan Siti Aisyah, nak temu dengan Fatimah, nak temu dengan Sayyidina Ali, nak temu dengan Abu Bakar, nak temu dengan Sayyidina Umar, nak temu dengan Sayyidina Uthman, nak temu dengan Abu Hurairah, nak temu dengan orang tu, orang ni semua boleh temu belaka dan kita masuk surga. Hari ni kita tak ada muka lain tak. Sebab tu hari ni apa panggil kita tolong Rasulullah untuk nak menyebarkan agama. Dia mati dah. YouTube dah dia ciwik dia dah. Kalau dia ada lagi, dia akan sapa pelusuk dunia. Dia akan bawa agama sapa ke bucu-bucu mana sekalipun. Kita hari ni tengok kekuatan yang dia lacak sapa ke sini ayat. Kalau tidak ada kesungguhan orang-orang dulu tak sapa Islam kepada tanah kita. Tempat kita ni. Nah, ke Malaysia ke Indonesia ke Brunei ke negeri Arab ke. Nah ayat tu ni kekuatan ayat tu. Masa Rasulullah, masa para sahabat, para tabi'in, aling-aling ulama dulu. Hani nak ayat tu. Sebab itulah kita gini alhamdulillah. Maka sebab yang pertamanya kematian pak saudara dia. Siapa dia pak saudara dia? Abu Talib. Abu Talib ni dia pera Nabi kita ambil dia umur 8 tahun. Pas tak suka ayah apa? Budak supaya kita pera budak umur 8 tahun dah. Terbawa klik dah, walik moh kita. Kita nak bela dia, we makan ni, we gapo pakai tidur, bersiap lah kau. Bila dia besar ni, dia teringat kita macam pok dia dah.
Macam pok dia dah lah. Kerana pok dia hak sebenar tak ada boleh tengok lagi. Pok dia hak sebenar tak dapat manja, tak bermanja dengan ibu bapa dia. Kerana tak sempat dia hidup. Tak ada dia nak hidup. Dengan Aminah berapa bulan ya? Dengan Aminah sendiri berapa bulan dia hidup dengan secara rapat sungguh. Abdullah tak ada langsung. Aminah bila umur Nabi kita ni tahu, penyusu dia hatta klik kepada Aminah Nabi kita. Umur ni tahu. Umur ni tahu, kira tengok. Duk dengan Aminah umur ni tahu tu lah. Aminah bawa Nabi kita tu wak klik ziarah di kampung dia Bani Najjar. Tu Aminah. Bawa Nabi kita bila patah klik lepas tu Aminah sakit tengah jalan. Berapa bulan je baru Aminah tidur dengan Nabi kita. Berapa bulan, berapa dia. Bawa balik daripada ziarah. Kampung dia saat ni keluarga dia jatuh sakit tengah jalan. Mati di kampung Abuak. Ketika tu Nabi kita umur ni tahu. Bawa mati masuk Tok Cik dia ambil pera. Siapa dia? Abdul Muttalib. Tok Cik Nabi kita. Tok tuanya Aminah. Ambil pera Nabi kita. Gi pera Mekah, Pera tahun dapat naik 7 tahun. Bodut tahun dapat 8 tahun mati Tok Cik pula. Tok Cik mati pula dah 8 tahun umur. Tengok. Duk klik sore umur 8 tahun kada anak kita laguan. Sininglah pok saudara dia ambil pera gena-gena pun. Tak ada orang nak cara dah ke Nabi kita. Ni yatim piatu Nabi kita nak ayat atas nasib dia. Ni perawat Nabi kita, latar belakang Nabi kita. Dalam kehidupan dia nak ayat masa kecil. Umur 8 tahun Abu Talib ambil pera. Geletak rumah dia. Bawa pergi situ, pergi sini, wi makan, pakaian ke apa. Siapa umur 25. Semua di bawah jaga Abu Talib belaka. Sehingga umur 25 kahwinlah Nabi kita dengan Siti Khadijah. Kira Abu Talib juga. Abu Talib beri belanja 20 ekor unta. Hari pernikahan Khadijah dengan Nabi kita. Nabi kita umur 25, Khadijah umur 40. Tu mengikut catatan sejarah. Abu Talib cara mungkin sebagai pak dah. Bila menikah dua tu dah. Nabi kita 25. Duduk biasalah. Abu Talib pun tak kena sangga dah lah. Tak kena makan dah ke Nabi kita kerana duduk dengan orang kaya dah. Nikah dengan Khadijah tengah duduk. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Siapa umur 40. Belum 40 boleh anak seorang jatuh nama Qasim. Mati kecil. Belum jadi rasul. Boleh anak seorang dengan Khadijah. Nama Qasim. Mati ayat tu. Umur 40 baru turun Iqra wahyu yang pertama. Nabi baru tahu kata dia jadi rasul. Belum pada tu Prakacun Tamada. Tidak. Sebab kita mau ni hanya Nabi kita berjuruh. Ambil dia kecil-kecil lagi. Masa dia kecil tu orang gelar dah Muhammad Al-Amin. Nak ayat tu Nabi kita ni berjuruh. Amin mana orang beramanah. Tak kecek bahung, tak gapo, tak mengaruk orang. Masa budak-budak tak mengaruk. Belak Nabi kita, tak ada mengaruk. Anak kita dak saingan anak demo stakiki lu. Teriak anak orang. Tolak anak orang rebah. Tolak anak orang rebah ke apa ni. Tapi Nabi kita tak pernah jarah dia. Budak juruh. Ni orang yang Tuhan pilih. Orang yang Allah Ta'ala pilih nak jadi rasul dia ni ayat tu. Tu. Bila dia nikah ke dia umur sampai 40 jadi rasul. Bila jadi rasul umur 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40 ni siapa umur 50. Bos umur Nabi kita 50. Bak saudara dia Abu Talib mati. Nabi dah 10 tahun dah duk berdakwah. Nampak dah lagi tu sama royak tu, teratur tu. Tak sewi nampak terkucar. Apa panggil Nabi kita dah pun berdakwah bahawa agamanya menyeru umat ketika tunya
tukar agama daripada sembah berhala kepada sembah Allah yang maha kuasa. Mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi kita berdakwah 3 tahun mula-mula, 40, 41, 42. Nabi kita berdakwah secara sulit, secara susuk-susuk, secara dalam tanah. Tak ada siapa dia tahu Nabi kita hidup berdakwah apa panggil secara sulit. Nabi kita hidup sarah ke rumah-rumah orang miskin di kawasan Mekah. Bos apa tahun yang keempat, Tuhan kata fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hei Muhammad, mu tak payah susuklah, mu co. Jadi tak, mu tunjuklah pada orang. Biarlah orang tahu tak nak apa. Maka tahun yang keempat Nabi kita pun berterus terang. Nabi kita berterus terang. Tak ada susuk-susuk dah. Situ Abu Jahal baru tengok Nabi kita, Muhammad dia ni ada agama baru. Dia ajak puak kawan ni habis dah tu bucu tu ted dia habis dah. Tu. Lepas tu 40 tahun Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Lamanya. Tapi bos apa tahun 40 orang ni, orang yang ke-40 Sayyidina Umar masuk Islam. Orang yang ke-39 Sayyidina Hamzah masuk Islam. Beramak Hamzah dengan Umar ni masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, orang pun berani masuk jadi beratus orang. Cukup 10 tahun Abu Talib mati. Abu Talib mati juga Nabi kita serabut lah, moga tempat duk tupai. Dakwah pun 10 tahun dah, Abu Jahal pun nak marah dah. Berapa kali langgar pergi rumah Abu Talib. Suruh Abu Talib tu lari anak saudara dia Muhammad ni. Beradulah dakwah dia tu, beradulah habis dah umat aku ni. Kalau mu tak sewi sakit anak saudara mu, hei Abu Talib, koyak Muhammad beradu. Dia protes sekali. Aku nak bahas sekali Muhammad ni. Tu nak ayat tu. Tak jadi. Abu Talib koyak ke Nabi kita, tak heran. Nabi terus dakwah. Klik baik pula macam-macam lah. Suruh beradu. Kalau Muhammad tak beradu gini lah, kita buat gili, tertukar. Puak aku ni sembah Tuhan dia. Dia sembah Tuhan aku. Turun qul ya ayyuhal kafirun sebagai jawab kepada permintaan Abu Talib. Permintaan Abu Jahal. Tu. Goyak tahu? Okey, sila tak leh. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Muhammad, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah hak mu nak sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Mu pun tak sembah hak aku nak sembah. Tu turun kuliah tu sebagai wi jawab hak Abu Jahal nak tukar sembah. Nak wi sama kena. Mu sembah Tuhan aku boleh seminggu, aku sembah Tuhan mu seminggu. Tu akhir turun kuliah, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi mung agama mung, waliyadin. Waliya, dan bagi aku ni din, aku agamaku mung agama mung. Tu nak ayat tu. Tiba-tiba Abu Talib ni mati, meninggal. Tahun yang ke-10 jadi nabi. Nabi jadi nabi 10 tahun dah. Berarti duk berdakwah 10 tahun dah lah. Duk dengan Khadijah tu lama dah. Berapa duk dengan Khadijah? 25 tahun semua Nabi kita duk. Tu. Duk dengan Khadijah umur 25 tahun. Kira tengok. Tu noyak tu. Khadijah tu umur 40. Mari Nabi kita berdakwah 10 tahun. 10 tahun. Tu noyak tu. Jadi 20. Lepas tu nak Khadijah matinya umur 45. 45 Nabi kita duduk dengan Khadijah 25 tahun boleh anak orang. 7 tu mak lain. Yang ke-7 tu Ibrahim, anak dengan mak lain. Matilah. Bila mati ni Nabi kita serabut. Kerana tepat duk tupai ke debeh. Orang duk kawal, duk tengok Nabi kita dalam perjuangan Nabi kita, Abu Talib. Siapa orang Mekah tak berani nak buat nyanyi ke Nabi kita? Nak buat tapam hanyang Abu Talib pun orang kedebel juga dalam Mekah.
Tiba-tiba nak ayat Abu Talib ni meninggal. Meninggal pada pun Nabi suruh mengucap, tak sih mengucap. Allahu Akbar. Dah lapak saudara hak saya sekali. Bapak saudara dia hak saya sekali. Duk tolong perjuangan dia. Bahkan perjuangan Nabi dia lah duk lik belakangnya. 10 tahun dah. Tiba-tiba dia meninggal. Tepat duk tupai ke debek, mati dah. Nabi kita dekat yang nak mati dia suruh mengucap. Hei pak saudara aku, katalah ucaplah kalimah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iling pala. Duk tah batal dah. Duk tah batal, tah tikar dah, tah parah dah, tak agak nak mati dah. Nabi kita duk suruh aja. Hei pak saudara aku, katalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi dia ajar. Tosi iling. Nabi kata walau mung banyak mana dosa sekalipun tak apa, aku sanggup nak minta. Sanggup nak minta ampun daripada Allah Taala. Tapi syarat mung kata dulu. Tosi iling. Takut ni. Lagu ni takut ni. Takut. Akhir sekali bila Nabi kita duk tinok, duk tekan. Dia kata kena, ya benar akhi, anak saudaraku. Hei Muhammad, dia pun sayang ke Nabi kita. Tapi dia pergi ke debel dia tu lebih besar lagi. Dia kata kena, hei anak saudaraku, macam mana aku nak ucap dua kalimah ni? Macam mana aku nak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau ku ucap dua kalimah ni, menanda kata aku tunduk kepada anak saudaraku Muhammad. Tu je tak si tunjuk ke orang. Nanti orang dengar belakang tahu rumah dia ni. Kata sekedebel dia tunduk juga kepada anak saudara yang perak, anak saudara yang perih je. Ni nak ajak tak orang. Dan tu saya tahu hidayah. Supaya juga orang kita lah ni pun duk bangga dengan kedebel dia tak tunduk walaupun kebenaran. Walaupun benda tu kebenaran, benda tu sebenar, benda tu betul, tapi dia kerah dengar kedebel dia tu. Walaupun benda benar, dia tak sanggup tunduk nak ayat tu. Banyak mana? Ni nak ayat tak? Nabi teriak. Bila dia hambus nafas tu baik perang, dah mati dah. Teriak Nabi kita. Tak ada kena buat dah. Sehingga Nabi kita berdoa pula. Nabi kita minta kepada Allah Ta'ala. Nabi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tu minta apa? Minta Allah Ta'ala tu maaf lah pak saudara dia seorang ni. Walaupun mati lah kafir, ya Allah minta lah, aku nak minta seorang ni, minta. Minta pun jadi Islam jugalah. Mana boleh. Akak tangan, ya Allah, ya Tuhanku, pak saudara aku ni, ya Allah, banyak dia tolong perjuangan aku, ya Allah. Aku sayang pada dia, ya Allah. Dia tak ucap dua kalimah, ya Allah. Aku nak minta padamu, ya Allah, maaflah dia seorang, ya Allah. Minta gitulah. Lalu itulah Allah Ta'ala utuh Jibril mari jumpa dengan Nabi kita sahaja. Jibril mari congok sahaja. Mau siapa dapat Nabi kita wisalah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mata merah teriak. Jibril, Nabi kata apa Jibril kerjaanmu? Jibril kata, aku mari ni utusan Allah, perintah daripada Allah Ta'ala ya Muhammad. Allah Ta'ala marah benar-benar kepada Muhammad. Tu Jibril kata Allah Ta'ala marah benar-benar kepada Muhammad. Apa panggil itab? Bahasa Arab kata itab, yakni marah. Allah Ta'ala murka pada Muhammad. Geno muduk kacau. Dah pak saudara mung saat ni tu mati lah kafir dah, duk kacau minta apa lagi? Dah kafir lah. Tu salah gitulah. Tuhan marah pada Nabi kita. Nabi duduk dia. Jibril baca ayat Quran. Turun ayat Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Turun ayat saat ni tu. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mung tak boleh beri hidayah kepada siapa yang mung kasih. Mung kasih, mung sayang ke siapa, mung tak boleh beri hidayah Muhammad. Mung tak boleh balik hati orang tu daripada taksir kepada nak, tak boleh. Tidak. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Tuhan sahaja
dapat memberi hidayah kepada siapa yang dia kandok. Sebab tu buku hidayah ni Tuhan je kita. Kita ni Tuhan je. Sampai orang ni tak mari ngaji ni. Kita royak je dia. Kata ada ngajar hari Sabtu di Kampung Payung. Pukul 2.30 lebih kurang agak kita mula mengaji lah. Kalau ada luar marilah, kalau tak ada luar pun kacau lah. Hanggut sepokok. Tak ada mari sekali hebuk. Cik tu Tuhan tak buka hati dia. Terseruak balas dengan dia, balas peri. Kerana dia tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kita kena usaha siapa benda tu. Kita kena usaha bakal berdoa kepada dia. Semoga Allah Taala buka pintu hati dapat hidayah. Kalau kita tak faham, balas. Menata ni berapa kali dah buat jok ni. Tak ada gamuk tu si mapuh tak balas lah. Mata balas dua itu balas lah. Tidak. Kita kena faham, kita ingat molek deh. Tapi kita kena bersapa, kena royak. Kena royak, kata ada orang ngajar, ada orang kuliah, ada orang kecek tetek agama, ada belajar agama, macam-macam lah. Ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar kitab, ada orang ngajar semayah, macam-macam, ada orang betul Fatihah, tahiyat. Kena royak. Dia tu yang tahu hidayah, sudah royak lah. Belagu layar jangan sejik tak mari. Orang duk ngajar je mik apa? Mik kapas cocok dari telinga tu si dengar. Tidur kerok. Tu nak royak tu. Dia tu yang tahu hidayah lagu tu. Sebab tu kita hari ni kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu hidayah ya. Tu panggil sebab-sebab utama sekali. Nak boleh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba bapak saudara dia mati saat ni. Duk sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, tak ada siapa 40 hari Khadijah mati pula. Bining dia mati pula. Isteri pertama Nabi kita ialah Siti Khadijah binti Khuwailid. Seorang tu yang Nabi bini seorang tu yang mula-mulanya mati. Allahu Akbar. Hak ni Nabi duk tupai di segi duit piti, harta benda. Nabi duk berdakwah tu ambil harta Khadijah habis. Hingga Khadijah dekat nak mati pakai kain tapung, pakai baju tapung, sesak Khadijah. Asal orang duk nombor 1 dalam Mekah. Ni nak ayat isteri Nabi pahal dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Dia kerbakan harta dia ke jalan Allah. Dia hebahkan Nabi kita, ambillah Muhammad menawak berjalan, nawak dakwah, nawak apalah lah. Apa sesak tu Maka tak ada siapa 40 hari tepak saudara dia mati. Khadijah pula. Khadijah pula duk teriak-teriak, sakit karak dah. Sakit dah umur ni 45. Dia minta maaf ke Nabi kita, ya Rasulullah, maaf kat aku atik, ya Rasulullah. Aku ni berasa tak arak dah, ya Rasulullah. Aku ni berasa tak arak benar, ya Rasulullah. Aku berasa nak mati dah, ya Rasulullah. Maaflah kat aku, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu, ya Rasulullah, apa layan ni aku ni tak memuaskan hatimu, ya Rasulullah. Apa kata kekurangan aku ni, ya Rasulullah. Tika aku jadi binimu ni, ya Rasulullah. Maaflah kat aku takut berdosa. Aku ni mati bawa dosa, deraka ketuk lelaki. Dia minta kepada Nabi kita. Tu no ayat Khadijah, dia teriak. Dekat-dekat dia nak meninggal, dia panggil anak dia Fatimah. Panggil anak bosu dia Fatimah, mari star Fatimah. Bila Fatimah mari dia peluk Fatimah, dia royak Fatimah. Mama ni tak arak dah Fatimah, mama nak mati dah. Mama ni tak arak benar Fatimah. Fatimah pergi royak kat ayah star lagi, ayah duduk luar pagar. Ayah duduk di luar pagar. Kan rumah ketika dah besar, ayah sedega. Ayah duduk luar pagar, Fatimah pergi royak lagi. Royak tu mama besar. Apa mama besar? Pergi royak tu mama nak kain serbai ayah selah. Pergi royak kat ayah setari, kata mama nak kain serbai ayah selah. Hak ayah terima wahyu mula-mula sekali. Kain serbai tu Fatimah. Kerana royak kat ayah kata mama tak ada kain nak buat kapal bila mama mati. Kain nak buat kapal, nak buku mayat tak ada. Allahu Akbar. Sebab tu dalam sejarah kematian Khadijah, hari dia mati nak ayat kata kain tak mencukupi untuk nak lindungkan mayat dia.
Bila Nabi heret kain nak tutup kepala, tubik kaki. Nak buat tudung ayat Bila heret nak lindung kaki, tubik kepala. Tak cukup kain ayat tu. Teriak. Khadijah kata royak ti Fatimah ke ayah tu. We ayah berdoa ke mama katik. We ayah berdoa ke mama katik, biar mama ni mati jangan sakit lah. Ruh mama nak tubik pada badan ni. Ruh mama nak berpisah dengan badan ni. Jangan sakit. Ayah doa katik dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan ni. Minta Tuhan katik, biar mama ni mati jangan sakit lah. Tu dua perkara je besar. Fatimah pun tubik nyok, tubik luar. Nabi duduk. Nabi duduk luar tu, luar pagar tu. Ketika tu Nabi duduk terima wahyu dengan Jibril alaihi salam. Bawa Fatimah tubik gitu, Jibril pergi berat dah. Fatimah wisalah ke ayah dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wisalah ke ayah dia. Nabi kita dengar suara Fatimah jawab salam. Fatimah masuk dekat. Nabi peluk Fatimah. Fatimah kaya ayah mama besar. Ayah mama besar ayah. Nabi kata besar apa? Mama minta kan suruh ayah selah, ayah pakar. Mula-mula terima wahyu. Kerana mama tak agak ayah, mama nak sakit, mama nak mati dah. Yo ya tak agak dah ayah. Lepas tu dia tak ada kain nak buat kapal dia mati ni. Jangan minta kain suruh ayah selah. Lepas tu ayah doa kata ke dia, jangan sakit lah, ruh mama nak tubik ni. Ruh mama nak mati, nak berpisah ni. Nabi bila dengar rayuan terakhir Khadijah. Dengar rayuan kecepat Khadijah kali terakhir. Bangun sana itu nyok masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah Khadijah. Bila safar kat Khadijah teriak. Air mata yang menilir teriak. Nabi masuk pergi peluk Khadijah. Peluk Khadijah, Nabi tanya geno Khadijah. Khadijah geno Khadijah. Khadijah royaklah, ya Rasulullah, aku tak agak dah, aku nak mati dah. Aku tak agak, maaflah kat aku ya Rasulullah. Maaflah selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Apa kesilapanku dalam aku jadi binimu selama kening ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak minta kamu kain serba selah. Aku nak buat baru mayat aku. Aku tak ada ya Rasulullah. Aku habis dah ya Rasulullah. Semua harta aku kehebah pada perjuanganmu semua ya Rasulullah. Tu Nabi menangis, Nabi merah mata nak ayat tu. Tu hatu Khadijah nak ayat tu. Bila Khadijah mati dah, Nabi kita ni Allahu Akbar. Lah nak ayat tu habis. Jadi dua-dua orang ni panggil orang penting dalam hidup Nabi kita. Yang boleh Nabi kita saat itu berjual, Nabi kita bawa agama ni, dua orang ni panggil asas. Seolah-olah kita panggil tu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri, tempat Nabi kita bergantung, tempat Nabi kita pegang. Tiba-tiba dua-dua ni meninggal dunia. Sini panggil tahun hak Nabi hidup, tahun tu panggil tahun duka cita bagi Nabi kita. Kita panggil mana dah bahasa kapung tak? Serabut. Bala menipu besar ke atas Nabi kita. Sedangkan dakwah sedang berjalan. Dakwah Nabi sedang berjalan. Dakwah Nabi tengah duk panah, duk hangat-hangat. Abu Jahal duk cari Nabi kita pisah nak bunuh. Sangat-sangat marah pada Nabi kita. Tiba-tiba pak saudara mati, isteri kesayangan dia mati. Ni ayat. Kalau kita lagu mana? Kalau kita duk kapung ke? Kalau kita duduk kapung orang yang kita tupai situ mati belakang dah. Sedangkan seru kita keliling nak musnahkan kita, nak buat nyanyi kita. Kalau kita jadi kadi orang macam tu lagu mana? Katuk dah rumah kita, katuk dah kedai kita, tak menega dah. Kelik duduk kapung lah nak ayat takut seru ramai. Tempat orang hak kita duduk tupu duduk pegang ni, dia tak ada, dia mati dah. Tak ada orang kita nak pergi, tak ada orang kita nak minta tolong nak ayat tu. Dimakialah Nabi kita. Bila Nabi serabut telajak, situlah Allah Ta'ala pupukkan semangat Nabi kita semula. Apa ni untuk tasliyah? Apa ni nak pupukkan semangat Nabi kita semula untuk teruskan perjuangan dia, dakwah dia terus, jangan takut. Sebab tu dalam ayat kata linuriyahu min ayatina. Tu dalam ayat. Dalam ayat Isra. Tu linuriyahu min ayatina, supaya kami nakwi Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan kami.
Tuhan akak Muhammad ni naik ke atas ni, Tuhan nak tengok kekuasaan dia. Tanda kata Tuhan ni kuasa. Dunia Nabi tengok dah. Tuhan wak bukit gunung. Tuhan wak pung kayu kaya. Tuhan wak menatai-menatai. Tuhan wak laut-laut, sungai-sungai. Nabi tengok dah. Tapi wak atas Nabi tak tengok lagi. Langit Nabi tak pernah tengok, tak pernah jejak lagi. Langit pertama, langit kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Nabi tak pernah naik lagi Sidratul Muntaha. Nabi tak pernah cak lagi tanah syurga, tanah neraka. Nabi tak sampai lagi ke aras. Tapi malam tu Tuhan akak naik Nabi Muhammad tengok ni kekuasaan Tuhan. Banyak lagi keindahan makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta di angkasa, no ayat kata. Lalu itulah nak meyakinkan Nabi kita, nak tambah semangat, nak pupuk semangat. Seolah-olah Tuhan kata, hei Muhammad, mu tak usah takutlah kepada Abu Jahal dan musuh-musuhmu di Mekah ni. Walau dia bekeng, walau dia setara mana pun, aku ada Muhammad. Aku Tuhan tak mati Muhammad. Aku kuasa Muhammad. Seolah gitu. Nabi kita ni tak heran dak ngatu. Nabi kita ni panggil 100% iman dia ni mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkal ala Allah, berserah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak. Sebab ayat kata linuriyahu min ayatina. Supaya kami Nabi Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan kami. Tu. Tu ayat tu. Tu asalnya. Asal ayat tu. Bila naik dah sana, kesempatan tu Allah Ta'ala perintahlah semaya. Semaya selalu dah. Hagena semaya. Kerana tika tu tak ada buat ibadat gapo lagi. Tidak. Kerana tak ada hukum hakil lagi. Nabi kita berdakwah 10 tahun ni tak ada buat amal ibadat gapo. Semaya pun dok, puasa pun dok, haji pun dok, zakat pun dok, beradu minum arak pun dok, sakom, nikah, kahwin tak ada lagi. Tidak. Itu tak ada lagi. Tak ada lagi. Maka bila Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, baru mula semaya. Ning ibadat mula-mula dalam agama Islam. Semaya hak mula-mula sekali. Hak lain tak ada lagi. 10 tahun tu kosong. Duk berdakwah mula-mula tu kosong sampai 10 tahun. Umur 40 sampai ke 50 sampai Tuhan Isra' dan Mi'raj. Baru turun Isra' Mi'raj tu baru mula semaya. Belum pada tu 10 tahun Nabi berdakwah. Tak ada buat gapo sekarang, sekadar tukar agama. Faham tak? Sekadar tukar agama. Sekadar mengucap 2 kalimah syahadah, hendak sembah takung, sembah Allah. Semaya ke? Dah. Allah. Pak kalau mati celah tu, mati celah tu. Kau tak ada suruh semaya. Syurga, 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 syurga. Allahu Akbar. Ni ayat. Kalau kita mati, kalau kita duduk telah tudah gitu deh. Sedap tak ada kena semaya beda apa dah. Duduk saja makan berak kecing. Tu dah ya, buat kerja ke apa tak ada apa. Tak ada semaya ke apa lagi, 10 tahun duduk kosong saja. Hanya Nabi berdakwah ajak orang masuk Islam. Hak sembah takung, hak sembah berhala, hak sembah patung, ialah tukar sembah Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam. Tu nak ayat kata. Baru mula. Tu nak ayat tu. Turun daripada Isra' Mi'raj tu mulalah. Nabi pun ajar semaya kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Semayalah. Ajar tahiyat, ajar Fatihah, ajar gapo siap. Pakak semaya. Tu nak ayat. Duk klik Isra' Mi'raj. Setengah riwayat kata berlaku Isra' Mi'raj ni setahun sebelum hijrah. Ada setengah kata dak 3 tahun nak hijrah. Tu 3 tahun nak hijrah. Tu nak ayat tu Isra' Mi'raj ni. Duk 3 tahun barulah Nabi hijrah hidup Madinah. Gena tu Abu Jahal alawan. Abu Jahal perakat musuh. Abu Jahal
Iklan kata gena-gena Muhammad kita kena bunuh. Dia mesyuarat di Darun Nadwah, parlimen besar dia. Dia mesyuarat di parlimen besar dia, Darun Nadwah. Kata Muhammad tak boleh taruh. Kalau taruh Muhammad kau besar, habis rakyat kita dalam Mekah ni. Masuk agama Muhammad belaka. Gena-gena kita kena bunuh Muhammad. Situ peracengnya wampen hak Abu Bakar, hak Abu Jahal kata kita kena bunuh banyak kabilah. Tu pilih 2 orang satu kabilah. Pilih 2 orang satu kabilah. Didapati dalam kawasan Mekah ni ada 5 kabilah, ada 5 terakun, ada 5 keturunan besar dalam kawasan Mekah. Didapati 10 orang. Ambil wairun pemuda hak gagah. Bui pedai, bui lembing, bui penepih, bui kuda. Suruh pecuk hamba Muhammad selalu dah. Tak leh dah. Kita kena bunuh rinduan. Situlah Jibril mai royak ke Nabi kita, panah Abu Jahal saat ni tu mesyuarat. Keputusan kata Muhammad ni ialah kena bunuh. Jibril mai royak kata Allah Taala dah izin kepada Muhammad untuk menghijrah pergi ke Madinah. Tu Nabi kita nak hijrah tu. Pergi ajak Abu Bakar, pergi kecek dengan Sayyidina Umar, kecek dengan Sayyidina Ali, 2-3 orang ni, supaya nak selamatkan dia daripada perjalanannya nak hijrah pergi ke Madinah. Ni tu nak ayat sejarah Nabi kita. Tu Nabi kita hijrah. Jadi duduk di Madinah tu 2 tahun. Duduk semaya je. Mekah duduk semaya je, pergi Madinah tak ada puasa, tak ada apa lagi. Duduk 2 tahun. Tahun yang kedua baru turun ayat puasa. Baru turun ayat puasa yang kedua. Tidak duduk semaya koteng, semaya sekarang. Buat apa waktu Allahu Akbar. Buat apa waktu pula Allahu Akbar. Menggulang tak ada buat. Duduk Madinah masuk tahun pertama duduk semaya Allahu Akbar. Masuk tahun yang kedua siapa bulan Sya'ban turunlah ayat. Jibril mai baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa akhir ayat tu baru puasa. Ayat ni Jibril mari baca ke Nabi bila? Bulan Sya'ban. Tak silap apa tanggal 10 Sya'ban. Bila 11, 12, 13 sampai akhir Sya'ban masuk Ramadan baru mula puasa. Baru 2 sembahyang dengan puasa. Ni nak ayat kata hukum hakal yang Nabi terima saat ni tu keadaannya apalagi sikit sekali. Sikit sekali. Hak mula-mula semaya. Mula-mula semaya. Bila ni? Setelah turun daripada Isra' dan Mi'raj. Ajar semaya. Tu nak ayat kata semaya lah panggil hukum mula-mula yang turun ke atas Nabi kita dan umat-umat dia ketika tu semaya. Sebab tu semaya ni lebih. Dalam agama Islam nak lawan semaya tak ada dah. Hukum banyak. Sebab hari ni hukum banyak. Hukum beribu-ribu yang sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi. Dan hukum tu hukum ni, hukum jual beli, hukum bergadah, hukum menikah kahwin, hukum bercerah. Tu. Nah, banyak hukum. Hukum ni banyak. Nah, ayat tu hukum. Tu. Maka dalam segala hukum ni semayalah hak lebih sekali. Ibadat ni. Ibadat semaya ni. Di antara hukum Allah Ta'ala ni suruh semaya. Aqimus salata wa atuz zakah. Suruh mendirikan semaya, suruh keluarkan zakat. Tapi semua dalam hukum Tuhan ni ialah semaya. Sebab tu semaya ni utama sekali. Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiada agama. Tak ada royak muka lain.
Padahal zakat, haji, puasa, boleh panggil belaka, tapi semaya cie agama. Nak boleh ada semaya. Sebab tu semaya ni kalau tinggal dia badi besar. Badi besar kalau kita tinggal semaya. Sakut paut dengan semaya ni, mudah-mudah kita panggil neraka. Orang tak semaya, neraka. Tu. Nak ayat apa? Nak ayat tu semaya ni tak boleh walau bagaimanapun. Nabi dekat nak mati dia pesan, jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Nah, jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Mah makan. Bahasa Arab kata mah makan. Tu. Walau lagu mana pun. Walau lagu mana pun kena semaya, kena semaya. Demi panah ke, sakit bisu ke, sakit gigi ke, nyakit jantung ke, iaitu kena semaya, kena semaya, kena semaya. Tu nak ayat kata ibadat semaya ni besar sekali, besar sekali. Tu apa panggil Isra' dan Mi'raj kita. Tu. Dah. Tu buku buku apa panggil semaya. Maka Isra' Mi'raj ni isi dia tu. Nak ayat mudah-mudah tu ya. Tapi kecek panjang ni nak ayat kenyataan nak boleh berlaku Isra' dan Mi'raj sebab gapo? Headphone gapo? Kerana apa? Tu nak ayat jadi panjang wijelah bahasanya ni peristiwa. Tu nak ayat kata tu semaya, semaya, semaya. Maka Nabi kita pada satu malam 27 Rajab, Nabi kita duduk tidur di tepi Baitullahil Haram. 3 beranak Nabi kita. Tak suka-suka Allah Ta'ala nak perintah ke Jibril turun mari. Tu. Lagu mana? Nabi duduk tidur 3 beranak di tepi Baitullah. Iaitu duduk kapik. Nabi tidur tengah. Nabi tidur tengah, orang duduk tengah. Duduk kapik keliling Nabi kita tu. Kanan kiri tu satunya Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Ja'far. Adik-beradik Sayyidina Ali. Tu. Yang keduanya siapa dia? Bok saudara dia Sayyidina Hamzah. Duk kapik Nabi kita. Bila Tuhan tu perintah Jibril, "Hei Jibril, turun ke alam dunia. Ambil Muhammad malam ni perjalanan dia Isra' dan Mi'raj." Tu Jibril pun suruh tu. Turun mari selalu tengok lah duk tidur. Koho ambil Nabi kita. Kepau Nabi kita daripada tempat tidur kau tu diletak tepi telaga Azam-Zam. Tu. Giduk tepi tu masuk. Nabi leda bila duduk tepi telaga dah leda. Bolda tengok Jibril tengah malam buta 27 Rajab. Malam buta nak ayat tu. Tak gelap gelemak. Nabi tengok Jibril. Jibril kata, "Ya Muhammad, duduk sekejap. Aku nak belah dadamu ni." Setengah kata Jibril turun dengan malaikat Israfil. Tu. Wear kacing baju Nabi kita belah perang. Nabi duduk terletak tu. Belah masuk. Sudah belah tu, buka dada Nabi, ambil jatung, duk nyuk belah jatung pula. Buka jatung Nabi, wear tubik, ambil Azam-Zam masuk. Bati daripada syurga Mekah. Ambil Azam-Zam, basuh jatung Nabi, darah hitam itu. Katuk mak jatung kerak semuh ya dah. Tolak jatung masuk le dada, kerak katuk hok belah duk luar. Kerak. Bis sia lalu dah. Tu tak ada berasa gapo, tak ada pakai air garam, tak ada pakai tubik darah, tak ada. Cuci no ayat tu. Hani kerja Allah Taala no ayat kata. Semua tu Allah Taala nyata-nyata terhadap rasul dia. Terhadap rasul dia. Hani sudah belah tu baru Jibril kata duk start Muhammad deh. Tuhan panggil aku suruh naik dia ambil barak. Dia pun selalu kebah sayap dia naik syup. Naik atas pada langit yang ketujuh lagi syurga. Naik masuk Allahu Akbar. Pilih ambil seekor barak warna putih, bulu putih. Wak turun mari turun siap. Wak turun mari lalu itulah Jibril kata gi Muhammad naik Muhammad. Barak tak tahan belakang dak. Barak ni malulah nak tahan belakang naik atas belakang dia. Jibril kata, "Hei barak, mu tahu dak siapa dia nak naik ni? Siapa dia nak naik belakang mu ni barak?"
Menjadi wak lila lah barak weh. Ni Tuhan panggil ni. Ni tahu tak ni Nabi dan Rasul akhir zaman. Ni Nabi Muhammad bin Abdullah ni. Tuhan jemput dia malam ni, suruh memuak dia malam ni. Dia nak naik belakangmu ni, orang hak pilih, orang hak tinggi sekali dalam dunia ni. Baru dia terung tubuh dia. Baru Nabi naik. Nabi naik dah. Bila Nabi naik, Nabi gantung di pelana tu selalu dah. Pelana daripada syurga lagi dah. Kejap siap lah kau dah. Jibril pegang tali kain yang duk zipar di mulut ni. Pegang dak apa tu? Bawa. Situlah Nabi kita mulanya Isra. Mula berjalan. Sebab tu lah Quran kata minal masjidil haram. Situlah titik permulaan Nabi kita. Mula start situ. Kalau mutu gak gerem. Tak situ. Masuk yakah baru dah. Nabi kita beri maki lah. Jibril kata selalu Muhammad jangan dua galik-galik malam ni kena cepat. Selalu pah. Tepuk borak selalu syup. Selalu dah terkejar tubik Baitullah tu kak. Hadap menuju ke Palestin. Gerup tak kira dah bukit ke banggu ke lagu mana, kerabak semata. Tu perjalanan Nabi kita. Maka Nabi kita saat ni tu pergi. Tak ada berapa jakoh nampak kepulan orang duk bawa. Orang duk bawa jamong. Orang duk bawa jamong, bawa api. Supaya dengan nak kila. Supaya kita tengok kila lu, kila sikim. Orang duk bawa jamong tu hari pet pici, pet senam tu. Ada ke orang duk hunggar bawa jamong tu. Bawa api lagi cuh di paksan di senam kila tu. Jamong lagu tu. Tiap-tiap sore tu bakal jamong sore. Merah. Luah. Nabi tengok dia jauh lagi. Duk start bawa siapa ke tempat tu. Tempat kelum tu. Tempat kepulan yang bawa jamong sana tu Nabi nampak. Siapa situ bunyi suara. Muhammad beradu star Muhammad. Muhammad beradu star Muhammad. Ada masalah nak bercara ni Muhammad. Nak kecek sikit Muhammad. Jibril kata jangan Muhammad. Jangan beradu Muhammad. Bimbang takut Nabi kita buat break situ star kayalah. Selalu Muhammad. Jangan dia beradu terus. Jangan sahutkan panggilan dia ya Muhammad. Lalu tu Nabi kita perak ni. Nabi tanya ya Jibril siapa saat ni dia bawa api tu. Jibril kata itulah kepulan jin Afrik. Kepulan jin Afrik. Jin hok bekain sekali tak ada lah. Jin Afrik. Tu. Mu jangan beradu mak. Kalau mu beradu dia godam mu dia tem mu mati, dia godam mu mati Muhammad. Pakai tak kena berjalan malam ni Muhammad cuk sekat ni dah. Ni Jibril royak ke Nabi kita. Tu cara reka-reka nak ayat tu. Tu Nabi kita mula-mula tubik daripada Masjidil Haram nak menuju ke Baitul Maqdis kepada Palestin lah ni. Mula-mula Nabi jumpa sekali. Apa tu jin Afrik, kepulan jin Afrik dah hamba. Bawa Nabi kita lepas kau ya hamba bo turuk borok Nabi. Mana nak turuk kena derah. Hani nak ayat. Maka di gambaran pertama ni ulama mari istimbat. Ulama mari wak wicai ambil pengajaran daripada gambaran pertama hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita malam tu. Inilah bahawa memberi reti kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa tu? Apa sahaja yang kita nak buat benda baik di kampung kita, di masjid kita, di rumah kita, maka adalah halangi, rintangi, ada orang tak setuju, orang sekat, orang benci, orang tak sokong, mesti dia kena ada. Tu boleh pengajaran situ kata apa yang kita nak buat benda molek, adalah orang tak kena, ada orang nak galai selalu. Sungguh tak sungguh tengok buat kita. Cuba kita nak buat benda molek lah kampung kita. Ada tak orang kecek? Adalah, ada. Dia tu kata gitu, dia ni kata gini, ada orang tak sokong lalu. Tu nak ayat kata nak kita reti kata benda ni benda biasa.
Apa panggil lumrah. Apa panggil sunnatullah. Allah Ta'ala dah cipta lagu tu dah. Nak lari tak boleh. Tapi Nabi saya, Nabi padu dak dengan puak ni, dak, Nabi tinggal terus. Sebab tu Nabi berjaya perjuangan dia. Kita boleh maki tu. Dah kita mesyuarat dan awak partner ke masjid kita, kampung kita. Ada seorang dua lagi mai Hindu ai, jangan duk kira dengan dia. Tidak. Jangan duk kira dengan dia. Kita buatlah. Jangan cari musuh dengan dia. Bila hidup kecek tak nak apa hari tu kecek. Tidak. Ni nak ayat kata jangan cari musuh. Kita jangan padu. Asalkan kita ni sudah pun musyawarah, sudah pun ijma' ittifaq buat kita dah. Di atas perkara yang kita nak buat kebaikan ni, kita buatlah walau ada seorang dua lagi pun tak setuju. Nah, duk kecek tu, dia payah nak licing belaka. Tengok Nabi kita pada mana nak gimik semaya tu. Berjalan ni Nabi kita nak ambil semaya tu di atas di aras tu. Tiba-tiba mula-mula tubik tu hambak di jing dah. Aci boleh jing dah sewigi malam tu. Pakai nak pegang Muhammad situ kejau. Nak mati situ lalu dah. Tapi Jibril kata jangan beradu Muhammad, jangan beradu Muhammad. Kalau beradu membahaya Muhammad, membahaya. Jangan duk ikut demo ni Muhammad. Jangan duk menyahak, jangan duk terima seruai dia ya Muhammad. Tu tengok dalam perjalanan ni. Tu. Lebih-lebih lagi ulama kata kena. Dalam ayat yang mengata Isra' Mi'raj ni, ulama mari wicai, ulama mari bahas pula. Dia ambil mana? Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sini ulama kajian besar sekali. Apa ulama sini dia buat kajian, nak buat tubik pengajaran pada kita mengaji hari ini. Iaitu ialah pedah daripada ayat ni, pehar daripada ayat ni apa nama? Pehar di ayat ni Nabi kita tubik nak diterima semaya ni. Nabi kita tubik sejik masuk sejik. Ketidak. Tubik sejik masuk sejik. Minal masjidil haram, bermula tubik di masjid haram, ilal masjidil aqsa, menuju. Cik, kalau menuju tu deh. Dan menuju ni hadap ke masjidil aqsa. Sebab tu Nabi kita semaya malam tu masjidil aqsa. Nabi mula di masjid masuk sejik. Tubik sejik masuk sejik. Ulama kata ninglah agama Islam menunjuk besar kepada kita. Siapa saja nak baiki diri, siapa dia saja yang ada masalah dalam hidup dia, siapa dia saja cemar dalam diri dia, orang ni kena cari masjid. Baru dia habis masalah hidup dia, dunia juga akhirat. Nah, ayat agama Islam ni kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, siapa dia nak selesai agama kena cari sejik. Siapa dia nak selesaikan diri dia, masalah dia hidup, kena cari sejik. Semua kena cari sejik orang Islam. Tidak. Kalau tak cari sejik, tak kena berkecek lah. Kalau kita cari karaoke, kalau kita cari kedai kopi, kita cari tempat orang ramai, tempat diskotek, disko apa, tak jumpa dengan, tak dapat selesai masalah. Lebih bagi orang Islam kita nak selesai segala-gala kena cari sejik. Kita lobby setara mana masa kita muda, setara hari ni kena masuk sejik baru selesai. Nah, kita buat maksiat banyak mana masa dulu, kita kena cari sejik di hari ni, ayat kena bertaubat. Pendek kata sejik ni cepat menyelesaikan masalah manusia. Nak nak selesai masalah seseorang ni kena cari sejik. Di Makian kita tengok orang dia masuk sejik dah habis dah. Nah, dia masuk sejik habis dah. Macam setengah-setengah orang kita tengok zaman dulu kat dia lah. Dia lah menentang Islam besar sekali. Dia musuh Islam besar sekali. Tapi bila dia tak mati masa kecil, masa budak, masa apa dia, sampai tua dia tak mati lagi. Hari ni dia mengatakan, hari ni dia mengatakan, dia berkata masuk sejid dah, nampak pakai kepiah dah.
Nampak pakai kain sarung dah, nampak wawah sebeh dah. Ha, baru cuk ciwik dia. Baru selesai masalah hidup dia. Kerana dia masuk sejik dah. Selama mana tak masuk sejik, tak selesai masalah. Walaupun rambut berubah, walaupun janggut berubah, walau misah berubah, walau bulu hidung berubah sekalipun. Selama mana tak masuk sejik. Duk pakai seluar jin cari kepala lutut lagi ke, tak kena kecek. Nah, tak selesai, tak selesai. Kena masuk sejik. Dah masuk sejik habis lah. Duk teriak tepi sejik. Orang beg pakai mari toteh. Dia kata kena. Sesat dah hak dulu-dulu. Kena dulu gak teruk lah dia. Tak kena sejik, tak kena balasah dia. Hari ni alhamdulillah Tuhan tak mati lagi. Cek dah tu orang ni Tuhan sayang nak boleh surga dia. Hani nak ayat ulama kata, kerana Nabi kita nak buat kebaikan saat itu, mula di sejik. Ialah masuk sejik. Hani besar sekali. Di makian kita hari ni. Kalau tak cari sejik lagi tak ada arah dah. Orang tak cari sejik lagi habis. Sebab itulah orang kita hari ni tak cari sejik tak ada. Habis. Ni tengok ulama dia. Tengok dia ambil tiap-tiap jakah. Ulama mari wicai, mari istimbat pengajaran yang Nabi kita laku pada malam tu. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita malam tu. Setiap laku, setiap pengertian saat itu ada kuamai berlaku. Ada arti besar berlaku wik kita no ayat tu. Tu. Maka Nabi kita berjalan terus saat ni. Nabi jumpa pula satu rombongan, satu kepulauan besar, iaitu Nabi Lakah, padai dan ladai besar. Sawah, benar luah. Nabi duk tabarak. Nabi tengok orang duk menyedung, orang duk mengetai gandum. Allah, Nabi tengok luah lah. Dalam perjalanan Nabi, Tuhan tunjuk gambaran pada orang itu. Maka Nabi tengok orang duk mengetai gandum ni pelik. Ketai masuk dah. Siapa habis laju dia? Habis dah lah. Habis dah gandum dia. Paling tengok lek belakang lah, masak pula. Pelik. Paling belakang ketai pula. Ketai habis laju dia, paling lek belakang masak pula. Allah. Nabi kata, ya Jibril, apa maksud Tuhan gambarkan kepada aku ni ya Jibril malam ini? Jibril peroyak itulah Muhammad. Allah Ta'ala gambarkan kepada mung tu, umat-umat mung lagi akan datang Muhammad, bahawa umat mung yang suka berjariah, umat mung yang suka buat khairat jariyah, ninglah balasan dia hi Muhammad. Macam orang mengetai tak habis-habis. Lepas ambil isi. Lepas ambil gandum, lepas ambil padi no ayat tu. Menyedung sekali, menyocok sekali saja tanamannya, tapi hasilnya dapat berterusan. Sebab tu kita hari ni, kita buat masjid 1,100 no ayat tu. Sekali yang kita tapi Allah, pahala tu tak habis-habis no ayat. Kita mati turut gila kubur pula. Bila ni nak habis ni ialah hatta hari kiamat esok nak berjalan kepada masa baru beradu pahala Tuhan wi kita. Hani pahala panggil mahasan limpah ruah, iaitu ganjaran yang Allah Taala akan beri kita. Hani nak ayat tunjuk orang duk mengetai, duk ambil, duk menuaikan gandum malam tunya. Nabi tengok tak berakhir, tak habis-habis. Allahu Akbar. Makin bertambah, habis makin bertambah, habis bertambah, lepas bertambah no ayat tu. Hani hasilnya daripada sedekah jariah. Allah, pasal ada dah kita hari ni. Hak mau royak sok mudah ke? Allah, jangan belum ada mati ni sedekah jariah banyaklah. Kita nak pergi timai pahala ning lah di akhirat esok. Hak kita dah buat hari ni tak ada jalan, moga malah belaka. Amba pun malah, demo pun malah. Pas hari ni ada lagi selawat 100 boleh lagi. Mengatik boleh lagi 100. Baca Quran boleh lagi 7 hari ni. Tak ada kena kecek. Kadang-kadang dok apa gelak. Buah boleh. Buah tai malam kecek bunga buat jambu ni kat Allah, tak ada habis-habis. Mu royak hak mu 3 ekor, aku royak aku 6 ekor.
No ayat tu deh. Hak tu mahai haji bagelak. Ni no ayat tu. Sebab itulah jariah wi banyak, jariah wi banyak, jariah wi banyak. Kalau jariah lah kita duk kumpul, kita duk hipung, duk saksum. Siapa ke akhirat esok, siapa le kubur esok, dia duk sapa kepada kita berduduk di alam barzakh lagi ke datang. Penuh dengan nikmat-nikmat ayat tu. Ni gambar dia hak Nabi tengok pada malam tu. Hari ni kita situ dulu insya-Allah taala. Minggu depan tak uzur apa kita sambunglah. Kita sambunglah insya-Allah taala. Setahun sekali kita mengingati Isra' dan Mi'raj, peristiwa besar ke atas Nabi kita. Junjung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik. Apa kata soalan ni? Apa dia nak tanya apa? Ni soalan sikit ni weh. Nak naik rumah baru ni. Molek hari mana? Boleh naik belaka, tak apa belaka. Tidak. Kita tengoklah deh. Tu nak ayat kata, ambo ni kira kata kalau tidak ada benda kesibukan gapo tu ni gak, comel belaka. Satu tak ada ribut, tak ada hujan, tak ada pelakar. Tak ada gapo, tak ada berlaku benda besar-besar, tak ada riuh gapo, tak ada gapo buatlah. Hari mana pun. Hari mana? Hari Jumaat pun molek, hari Khamis pun molek, hari Rabu sama telah. Ayat tu naik rumah baru kalau nak dia kena molek, nak jemput orang makan ni. It'amut ta'am. Buat makan ni jamu orang ni. Kalau hari Sabtu Ahad ni comel sekali kan orang tak kerja. Orang tak kerja terjemput habis waris-waris kita mari weh kawan dia buat jamu ni. Munasabah kawan ni majlis kesyukuran dapat buat rumah baru pula dah. Baru sudah yang ni habis 4-5-600 ribu sejuta. Lah belilah. Makan ni nak ayat terpanggil jamu orang tak ada gapo. Niat lillahi ta'ala. Bukan adat-adat main niat lillahi ta'ala. Mu kata buat adat tu. Tak bolehlah nak naik rumah baru. Nak buat makan. Tu jangan lagu tu. Hak tu panggil adat istiadat orang. Labuk lagu tu. Tidak. Kita ni dak lillahi ta'ala kerana Allah. Ku nak jamuan ni kerana Allah. Bukan labuk. Baru boleh pahala 100%. 100% nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Naik rumah baru ni. Tu dah lebih. Wallahu a'lam.